akan melihat apa agaknya yang ingin kita perkongsikan, memperkenalkan aman Palestin dan bantuan yang disalurkan melalui bingkisan aman Palestin. Kita saksikan. Kembali bersama dengan Tasnim, dan kali ini sebenarnya kita nak mengenali sebuah badan bukan kerajaan yang dikenali sebagai Aman Palestin. Di mana jika kita lihat, kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya perlu bersyukur kerana kita hidup dalam keadaan aman dan juga makmur. Namun dalam kegembiraan yang kita rasai, ada juga di antara mereka di luar sana yang menderita, khususnya rakyat Palestin. Jadi menyedari hakikat tersebut, Aman Palestin mara ke hadapan untuk terus membantu dan menyalurkan segala apa tenaga dari segi wang ringgit, macam-macam lagi yang mereka lakukan untuk membantu rakyat yang merana dan juga yang menderita. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Aman Palestin, bersama dengan Tasnim dan Cik Awang Sufian kita. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu baik, terima kasih. Baik, jadi kita ada juga yang dah biasa dengarkan Aman Palestin, namun ada juga yang baru mengenali Aman Palestin. Jadi sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut lagi tentang pencapaian, aktiviti dan apa yang ditawarkan oleh Aman Palestin, mungkin kita kongsikan terlebih dahulu, Cik Awang, dari segi latar belakang Aman Palestin sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tasnim. Jadi Alhamdulillah, Aman Palestin telah beroperasi sehingga pada hari ini. Dan Alhamdulillah sebenarnya kita telah mula beroperasi semenjak akhir tahun 2004. Dan kita menubuhkan Aman Palestin ini adalah semata-mata khusus untuk menangani bagaimana kita boleh membantu rakyat Palestin dari segi kehidupan mereka, dari segi bagaimana kita ingin menyalurkan bantuan-bantuan yang kita dapatkan daripada rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin, dan seterusnya kita membina projek-projek yang nyata, infrastruktur di bumi Palestin itu sendiri. Baik, dari segi aktiviti ataupun kempen yang dijalankan oleh Aman Palestin juga pastinya ada banyak. Minta Cik Awang kongsikan. Jadi Alhamdulillah, maknanya kita sentiasa mensasarkan aktiviti-aktiviti kita berdasarkan bantuan-bantuan yang kita nak salurkan kepada rakyat Palestin. Contohnya macam tahun ini kita mensasarkan untuk kita salurkan sebanyak lebih kurang 7 juta ringgit Malaysia untuk kita bagikan ke rakyat Palestin secara terus. Jadi daripada peruntukan keuangan yang sebesar itu kita bagikan kepada beberapa projek. Di antara projek yang besar adalah penajaan anak yatim. Kita ada lebih kurang 600 lebih anak yatim yang kita pasarkan untuk ditaja oleh rakyat Malaysia yang budiman. Setiap anak yatim kita akan bagi RM150 penajaan setiap bulan. Dan Alhamdulillah setakat ni penajaan untuk anak yatim ni semakin hari semakin memberangsangkan, dan itu adalah merupakan petanda baik rakyat Malaysia yang budiman. Dan seterusnya kita ada juga projek penajaan kepada keluarga miskin. Kita bagi bantuan mahasiswa untuk pelajar-pelajar Palestin yang belajar di Malaysia. Memang menarik ya kalau kita dengarkan aktiviti-aktiviti dan juga projek-projek, malah kempen-kempen yang dianjurkan oleh Aman Palestin itu sendiri dalam menyalurkan bantuan dari pelbagai sudut sebenarnya. Jadi bercerita tentang sempena Hari Raya Adil Adha ini, pastinya Aman Palestin turut akan melakukan aktiviti. Mungkin boleh kongsikan apa yang boleh dijangkakan? So jadi seperti mana tahun-tahun lepas, dan Alhamdulillah ini adalah merupakan tahun yang ke-9 sejak 2004 kita melaksanakan korban di Palestin. Jadi memang kita laksanakan korban untuk rakyat Palestin sahaja. Kita buat kempen, kita bagi ceramah-ceramah kesedaran, kita masuk di pejabat-pejabat kerajaan, di masjid-masjid, di dewan-dewan keramaian, untuk kita memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia supaya mereka memberikan bantuan. Dan untuk korban ni kita kata supaya rakyat Malaysia memberikan sedekah korban dalam bentuk korban kepada rakyat Palestin. Sememangnya rakyat Palestin amat-amat memerlukan daging. Daging untuk diorang makan, dan keperluan kepada protein di sana terlalu tinggi. Sebabkan yang kita sedar bahawasanya rakyat Palestin amat susah untuk dapat bahan-bahan makanan. Dan Alhamdulillah mungkin perkembangan yang terbaru ni banyak makanan yang boleh masuk, dan daging-daging pun mudah untuk masuk. Jadi untuk tahun ni itu yang kita menguatkan lagi kita punya kempen supaya boleh sampai kepada rakyat Malaysia, memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan kita untuk memberikan haiwan korban kepada rakyat Palestin. Jadi maknanya usaha yang kita buat, usaha yang kita lakukan ni selari dengan badan-badan antarabangsa yang lain yang mahu memberikan bantuan kepada rakyat Palestin sempena Raya Korban ni. Sempena Hari Raya Adil Adha ini. Tapi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang projek korban ini dan bagaimana anda di luar sana boleh menjadi rakyat Malaysia yang cukup prihatin, bagaimana anda boleh menjalankan tanggungjawab anda membantu mereka, anda kena tunggu dan ikuti perkembangan selanjutnya selepas
selepas ini. Kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Tasnim dan juga tetamu kita pada hari ini bercerita tentang Aman Palestin. Jika kita beralih pula kepada apa yang diwar-warkan oleh Encik Awang seketika tadi tentang pelaksanaan korban ataupun projek sedekah korban, anjuran Aman Palestin sendiri bagaimana? Ramai juga di luar sana yang ingin menyalurkan bantuan, ingin menjadi sebahagian daripada projek ini. Bagaimana? Alhamdulillah, apa yang Aman Palestin lakukan sebenarnya adalah sentiasa memberikan bantuan secara berterusan kepada rakyat Palestin. Saya sebutkan tadi banyak projek-projek yang kita buat kan, antara derma yang berterusan, tabung, potongan gaji pun kita ada. Dan ini juga untuk korban ni adalah merupakan program yang berterusan setiap tahun yang kita lakukan. Jadi untuk program korban di Palestin, kita ada 3 kategori besar untuk korban. Yang pertamanya bagi sesiapa yang ingin melaksanakan ibadah korban untuk seekor kambing. Ini kita sebut produk yang pertama kita adalah seekor kambing dengan harga RM1,200. Yang keduanya adalah lembu. Lembu satu bahagian kita letakkan RM1,400. Dan kalau dia nak beli seekor lembu, harganya RM9,800. Kita ingin melaksanakan hajat dan niat orang Malaysia untuk melaksanakan ibadah yang wajib di Palestin. Cik Awang, sekiranya rakyat Malaysia yang sedang menonton ini, mereka ada hajat untuk membantu, tetapi jumlah yang disebutkan tadi bagi seekor kambing RM1,200, sebahagian untuk lembu pula RM1,400, mereka tidak mampu. Adakah cara lain yang boleh mereka menyalurkan bantuan? Bagaimana? Ya, memang saya pun baru sebutkan ada 2 kategori produk kita untuk korban ni, dan ada satu kategori lagi bagi sesiapa yang rasa dia ingin membantu, dia ingin memberikan daging korban kepada rakyat Palestin. Kita ada buka satu kategori yang kita sebutkan sedekah korban. Sedekah korban ni adalah bernilai RM350. Jadi ianya adalah merupakan sedekah yang kita kategorikan sebagai sedekah daging. Sedekah daging yang kita buat pada bulan haji, pada raya korban. Jadi kita akan kumpulkan duit RM350 untuk satu penyertaan, RM350, dan duit ni kita kumpulkan untuk kita beli haiwan korban. Jadi sedekah yang dibuat adalah sedekah kepada rakyat Palestin adalah merupakan sedekah yang wajib. Bila kita melaksanakan sedekah yang wajib pada bulan yang mulia, pahalanya juga berganda-ganda. Jadi ini salah satu cara bagaimana rakyat Malaysia yang tidak mampu untuk mengambil kategori kambing, kategori satu bahagian lembu, untuk dia mengambil satu kategori, iaitulah sedekah korban sebanyak RM350 sahaja. Baik, jika menyentuh tentang cara-cara, bagaimana mereka dah dengarkan semuanya, ada 3 pilihan sebenarnya. Kalau bagi untuk kambing, sekali lagi RM1,200, bagi sebahagian daripada lembu RM1,400, jika lembu seekor RM9,800, dan jika anda tidak berkemampuan, anda boleh memilih pilihan ketiga, iaitu sedekah korban RM350. Jadi bagaimana caranya untuk mereka menyertai sedekah korban ni? Okay, Alhamdulillah, dengan kemajuan teknologi yang pada hari ini, kita Aman Palestin pun tidak ketinggalan lah untuk mempromosikan apa yang kita buat ni, semata-mata untuk mendapatkan kebaikan orang ramai dan juga berkongsi pahala dengan orang ramai. So jadi maknanya bagi sesiapa yang ingin menyertai projek korban kita pada tahun ini, bolehlah layari laman sesawang kami di www.amanpalestin.net. Jadi keseluruhannya mengenai projek korban ada di sana, dan maknanya cawangan-cawangan kami pun ada di sana juga. Ataupun pergi ke laman Facebook www.facebook.com/amanpalestinmalaysia. Ataupun payah sangat kan, kita ada telefon, kita dial saja 0389267019. Saya ulangi, 0389267019. Jadi boleh berhubung dengan pegawai kami yang bertugas, dan mereka akan memberikan cara-cara bagaimana kita boleh menyertai program korban yang kita adakan ini. Di samping itu juga, insya-Allah kita akan juga mengeluarkan kita punya iklan-iklan di akhbar-akhbar, dan ada juga kita punya poster-poster, pamflet yang kita edarkan. Pada siapa yang mendapat pamflet tu, bolehlah tengok kita punya iklan dan isikan kita punya borang dan hantarkan kepada kita semula, dan seterusnya boleh bank in secara direct di dalam nombor akaun kita yang ada di website kita, dan maknanya boleh call pejabat kita tentang penyertaan yang telah kita sertai untuk ibadat korban kita ini. Hebat sekali. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Awang Sufian. Teruskan menonton di Sri Pagi. Selamat pagi, Satu Malaysia.